Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Cikgu akan sambung untuk bahagian yang kedua ni, iaitu 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pembuli ubah. Okey. Tapi sebelum tu cikgu akan bincangkan yang buku teks tengok buku teks muka surat 158. Okey. 158 iaitu bagaimana menentusahkan konjektor titik dalam suatu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Okey, so itu adalah standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai. Okey, kalau sebelum ni dalam tingkatan 1 awak dah belajar mengenai ketaksamaan linear. Okey, dan macam mana kita mewakilkan ketaksamaan linear itu di dalam rajah, gambar rajah. Okey, so dalam tingkatan 1 kamu dah belajar dah macam mana kamu nak lukis dia, cari ketaksamaan linear tersebut. Okey, kita lukis macam ni, betul tak? Dalam rajah 1 ni. Okey, maksudnya kalau X lebih besar daripada 1, kita buatkan satu garis nombor, dan X lebih besar daripada 1, kamu bulatkan titik itu, tanda hitam bermaksud dia sama dengan, dan lebih besar daripada 1, maksudnya anak panah itu ke kanan. So, di sinilah rantau yang kamu akan lorekkan. So, konsep dia sama untuk konjektor ni, kita akan masukkan, kita akan bina satu, kita panggil apa? Rajah tersebut kita akan wakilkan dalam bentuk kates. Okey, bentuk rajah satah kates. Okey, iaitu cara melorekkan dia. So, konsep dia sama. Sekiranya kalau kamu perasan yang number line yang kamu bina itu sebenarnya diambil daripada X, SZ ataupun paksi X. So, kalau kita tengok X sama dengan 1 adalah garisan yang warna pink ni. Okay, X itu adalah X sama dengan 1. Okay, dan kalau dia nak kamu cari X lebih besar dan sama dengan 1, maksudnya kamu akan lorekkan kawasan yang lebih besar ataupun ke kanan garisan X sama dengan 1. Okay, so cara lorekkan itulah yang kamu perlu tahu macam mana kita nak tahu di mana rantau yang kita perlu lorekkan. Dalam video sebelum ni, cikgu dah tunjukkan atau cikgu bagi tips macam mana kita nak lorekkan, sama ada lebih besar lebih kecil itu. So, konsep dia sama sahaja. Okey. Tengok tips kat sini, tanda ketaksamaan. Kalau tanda itu tiada tanda sama kat bawah itu, okey, maksudnya garis yang kamu akan bina adalah garis sempang ataupun garis putus-putus. Okey, manakala kalau ada tanda sama dengan garis ni garis padu, maksudnya solid line lah. Okey, tak ada tanda putus-putus. Okey, so contohnya kat sini adalah rajah menunjukkan jenis rantau yang terhasil pada satah kates apabila suatu garis lurus dilukis. Okey, masa kita nak lukis garis lurus itu, kita lukiskan macam persamaan linear biasa. Okey, contohnya kalau kat sini Y sama dengan MX tambah C, di mana M-nya positif. Kalau M positif, maksudnya dia akan mencurur ke atas dari kiri ke kanan. Okey, untuk rajah yang kedua ni, M-nya negatif. Jadi, dia mencurung ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, nampak dari kiri ke kanan, dia curung ke bawah. Okey, jadi yang dilorekkan warna pink ini adalah rantau atas. Maksudnya, bila dia nak cari Y lebih besar dan sama dengan, maksudnya kita akan lorekkan yang warna pink ini. Okey, kalau dia nak cari ketaksamaan Y lebih kecil dan sama dengan MX tambah C, maksudnya kamu akan lorekkan rantau yang berada di bawah. Okey, untuk M yang positif. Untuk M yang negatif ataupun pencurunan yang negatif, rantau atas adalah berada di sebelah kanan. Okey, rantau atas maksudnya kat sinilah Y lebih besar dan sama dengan negatif M tambah negatif MX tambah C. Boleh? Dan kalau dia nak cari Y lebih kecil dan sama dengan negatif MX tambah C, kamu akan lorekkan di bahagian rantau bawah. Okey, rantau atas, rantau bawah. Kena kenal Okey, ini contohnya kalau diberi Y sama dengan H. Okey, di mana
kecerunannya sifar. Ada kecerunan tak kalau melintang? Melintang maksudnya kecerunannya adalah kosong. Okey. So H ni diambil daripada paksi Y saja, nampak H tu adalah nilai Y. Okey. Jadi ini pun sama konsep dia. Kalaulah diberi Y lebih besar daripada, lebih besar dan sama sebab dia solid line nampak Line dia solid kan? Solid maksudnya dia tak ada putus-putus. Y lebih besar dan sama dengan H, kita akan lorekkan di bahagian rantau atas. Kalau Y lebih kecil dan sama dengan H, kita akan lorekkan di bahagian bawah. Okey, dan sama juga konsepnya kalaulah kita dapat X sama dengan K pun sama. Okey, tapi di sini Y-nya adalah tidak takrif ataupun kecerunannya. Ini kalau rantau garis dia menegak macam ni, maksudnya M dia adalah tidak takrif. Okey. So sama kat sini kita akan gunakan X lah. So X lebih besar dan sama dengan K. Kita akan lorekkan rantau yang ke kanan. Okey. Dan X lebih kecil dan sama dengan K, kita akan lorekkan ke kiri. Okey, kecil kan? Sebab nilai X-nya ke kiri adalah kecil. Ke kanan nilai X-nya adalah lebih besar. Okey, konsep dia sama dengan number line yang kamu pernah lukis masa tingkatan 1 dahulu. Okey, so untuk yang lain semuanya kita akan libatkan Y dahulu. Y di depan Okey. Kemudian untuk seterusnya, ini apa ya? Ini contoh tak perlulah. Okey. Cikgu terus tunjukkan contoh untuk contoh 3 di sini dan nanti cikgu akan terus pergi kepada modul awak. Okey. Contoh 3, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X sama 6 untuk negatif 1. Okey. Untuk X lebih besar dan sama negatif 1, lebih kecil dan sama dengan 5. Plotkan titik-titik yang diberi. Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6 atau Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. So, soalan ini dia suruh kamu lukis. Jadi, kemahiran kamu melukis untuk bab ini sangat penting. Okay. So, macam mana kamu nak lukis persamaan yang diberi adalah kita akan bina kotak ni, nampak video sebelum ni pun cikgu dah tunjukkan. Kita bina dua kotak ini. Okay, 3 kolom dan 2 baris. So, kat sini kita letaklah X dengan Y. Kemudian, kamu akan gantikan. Okay. Negatif 1 dengan 5 ni, kamu terus boleh ambil daripada domain yang diberi kat sini. Okay, sebab kita perlukan 2 titik saja untuk kita bina garis lurus. Jadi, terus kita ambil daripada domain yang diberi. Okay. Kemudian, kamu gantikan dalam persamaan yang diberi iaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 6 ni, di mana X ni adalah negatif 1. Nampak digantikan kat sini. So, dapatlah nilai Y-nya dan masukkan dalam jadual. Okay, awak gantikan X sama dengan 5 pula dalam persamaan Y ni. Kamu akan dapat negatif 4, masukkan dalam jadual. So, kita bina. Langkah pertama, kita akan bina jadual. Okay. Langkah kedua, kita akan plotkan mana dia negatif 1, 8. Okay, negatif 1, X negatif 1, Y negatif 8. Nampak kat sini Kemudian, X 5, Y negatif 4. X 5, Y negatif 4. Okay, nampak titik yang cikgu pangkah tu. Okay, kemudian kamu akan sambungkan titik itu dan dia akan membentuk satu garis lurus. Nampak? Okay. Barulah kamu perlu menjawab soalannya iaitu kamu perlu kenal pasti di mana titik-titik yang diberi ni berada di mana. Okay. Jadi kat sini dia akan plotkan titik-titik 1, negatif 2. Mana 1, negatif 2. So dia dah tulis kat sini Dia dah masukkan. Maksudnya kalau kamu perlu berbuat demikian, maksudnya kamu perlu plotkan sendirilah. Jadi kemahiran kat sini perlu kamu tahu macam mana nak baca koordinat tu. Okay, kalau kamu tak tahu macam mana nak baca koordinat, perlu buat ulang kaji dahululah. Okay, so ini 0x 0y1, x 0y1. Okay, jadi kat sini bila kamu dah plotkan mana titik-titiknya, jadi kamu kena pasti di mana titik yang berada di dalam
rantau yang tiada yang memenuhi ketaksamaan ni lah. Okey. Jadi titik-titik 14 nampak titik 114 titik 4 negatif 2 nampak cikgu bulatkan itu memuaskan persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 6. Maksud kat sini titik yang berada pada garis y sama dengan negatif 2x tambah 6 itu adalah memuaskan persamaan. Okey, cikgu bulatkan tanda persamaan. Maksudnya dia memuaskan persamaan tersebut. Okey, kalau kamu gantikan nilainya kanan dan kiri sama. Okey, kamu gantikan nilai contohnya x1 y4. Okey, gantikan dalam persamaan maksudnya ke sebelah kiri kanan ada tanda kiri dan kanan kan. Okey, sebelah kiri kita adalah y kita 4. Okey, kita check sebelah kanan iaitu negatif 2 darab x kat sini 1 tambah 6. So sebelah kanan kita akan dapat negatif 2 tambah 6, negatif 2 tambah 6 sama dengan 4. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan sama, maksudnya dia memuaskan persamaan. Boleh? So, sama juga dengan 4 negatif 2, kamu boleh cuba uji. Kalau dia kanan dan kiri sama, maksudnya dia berada pada garisan y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okey, titik-titik 2, 6 dan 4, 3 memuaskan ketaksamaan y lebih besar. Okey, nampak 2, 6 mana? 2, 6 berada di dalam rantau, nampak Okey, di dalam rantau atas ni. Dan 4, 3 berada di dalam rantau y lebih besar. Jadi kat sini yang kamu perlu tahu adalah di mana tempat y lebih besar. Y sama dengan negatif 2x tambah 6 ialah pada garis ini. Okey. Y lebih besar. Okey, lebih besar maksudnya dia berada atas garisan. Tipsnya atas garisan. Maksudnya lorekannya adalah yang berwarna pink tu. Y lebih kecil mestilah berada di bawah garisan. Yang cikgu baru lorekkan ni. Ini adalah Y lebih kecil. Okey, itu tips dia. Senang kena ingat adalah atas garisan lebih besar, bawah garisan lebih kecil, pada garisan tu sama dengan. Boleh? So sekarang rantau yang berwarna pink itu adalah rantau Y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6 dan yang warna hijau, warna biru tu adalah Y lebih kecil. Jadi 2, 6 dan 4, 3 berada di dalam memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6 dan rantau yang berada di bawah ini adalah memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Boleh? Okey. So, soalan contoh 6, contoh 4 pun sama. Kamu boleh go through contoh-contoh ini. Okey, dan contoh ini sebenarnya kita dah bincang dalam beberapa soalan dalam modul video sebelum tu. Okey. So, bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear? Okey, so ini cikgu terangkan dah. Sama konsep dia tadi. Okey. Okey, apa kaitan antara titik pada sarta Cartesian dengan ketaksamaan y lebih besar daripada mx tambah c, y lebih kecil, y lebih besar dan sama dan y lebih kecil dan sama. Okey, tanda lebih besar dan lebih kecil ini, okey, titik-titik berada di atas rantau atau rantau atas atau rantai bawah suatu garis lurus y sama dengan mx tambah c. Garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang. Yang ini kita bincangkan sebelum ni kan. Okey, kalau tanda-tanda sama kat bawah dia, titik-titik pada garis lurus y sama dengan x tambah c termasuk. Okey, maksudnya kalau solid line ini, titik pada garisan itu pun masih lagi termasuk di dalam ketaksamaan iaitu y lebih besar atau lebih kecil dan sama dengan. Kalaulah y itu lebih besar dan sama y lebih besar atau lebih kecil sahaja, tak ada tanda sama dengan. Maksudnya titik pada garisan y sama dengan mx tambah c itu tidak termasuk. Okey, boleh faham Tidak termasuk. Okey.
lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, jadi dia dah buat dia garisan ni, nampak tak? Okey, macam mana dia plotkan garis lurus ini? Cara dia sama dengan tadi kita buat table tu. Okey, sekarang tandanya adalah lebih besar dan lebih besar sahaja, tak ada tanda sama dengan. Jadi garisan kamu mestilah garisan putus-putus. Okey, lebih besar maksudnya rantau kamu berada di mana? Mana atas garisan? Yang mana atas garisan, yang mana bawah garisan? Itu kamu kena kenal dulu. Okey, jadi yang atas garisan adalah yang cikgu lorekkan ini berada di atas. Sekejap Ini adalah atas garisan. Okay. Tak boleh guna highlighter sekejap. Cikgu tukar pada pen. Okey, atas garisan maksudnya ini. Ini adalah yang cikgu lorekkan ini adalah Y lebih besar daripada 2/3x tambah 2. Okey. Okay, Y lebih kecil dan sama dengan. Okay, ada tanda sama dengan maksudnya dia punya line adalah solid line dan lebih kecil. Lebih kecil maksudnya dia berada di bawah garisan. So, awak lorekkan di bawah garisan. Boleh? Okey. Y lebih besar. Okey. Y lebih kecil. Tak ada tanda sama dengan maksudnya awak akan cari mana Y sama dengan 1 tu. Ini Y sama dengan 1. Garisan ni dan garisan tu mesti putus-putus sebab dia tak ada tanda sama. Okey. Jadi lebih kecil daripada 1 maksudnya dia berada di bawah garisan. Okey, rantau bawah. So kita lorekkan tu. Okey. Boleh nampak Comparekan dengan jawapan yang diberi, boleh nampak? Okey. So ini sebenarnya tak susah pun. Kamu kena cuba fahamkan dahulu dan boleh tengok dalam buku teks banyak latihan-latihan yang bersesuaian yang kita boleh guna ataupun tambahkan. Okey. Okey, terusnya cikgu pergi kepada buku modul awak. Okey, tengok modul. Tengok modul muka surat 101. Okey, 100 tu awak dah boleh cuba sendiri sebab kita dah pernah kita dah buat sebelum ni. Okey. Okey, 6.2.1. Okey, berdasarkan graf ketaksamaan, lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan dan kena pasti titik yang memuaskan rantau bagi ketaksamaan linear berikut. Okey, so contoh kat sini dibagi ketaksamaannya 4y lebih besar daripada negatif 2x tolak 8 dan y tambah x lebih kecil dan sama dengan 6. Okey, so macam mana kamu nak cari dia punya persamaan? Okey, sebaiknya adalah kamu jadikan sebelah kiri hanya tinggal y sahaja. Jadi kat sini positif x ni awak boleh bawa ke sebelah kanan. Okey, dia akan dapat y lebih kecil dan sama dengan negatif x tambah 6. Okey, so bila kita lorek, kita lakarkan ataupun lukis graf dia. Okey, nampak mana persamaannya? Ini persamaan y tambah x sama dengan 6. Okey, so kalau awak tengok perasan dia punya garisan, kita panggil apa ni? Garis dia mencerung ke bawah dari kiri ke kanan bermaksud M dia adalah negatif. Okey, so sama juga konsep dengan yang persamaan pertama tadi. M dia adalah negatif 2. Jadi dia pun sama, dia mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Nampak ini garisan ni, tapi oleh kerana 4y tu adalah lebih besar sahaja, tak ada tanda sama dengan, jadi dia buat garisan putus-putus. Boleh? So kita tengok mana rantau yang terlibat. So 4y lebih besar. Lebih besar maksudnya ke atas. Maksudnya awak kena uji dua-dua ni. Mesti memenuhi kedua-dua. Okey, kemudian lebih kecil y. Tadi kita buat y lebih kecil dan sama negatif x. Tambah 6 tadi. Okey, so lebih kecil maksudnya kita akan lorekkan rantau di bawah garisan. Nampak? So mana tempat yang dibersilang itulah rantau kita. Itulah rantau kita. Okey, boleh. So kamu lorekkan Okey, sekarang untuk titik-titik. Okey, titik-titik yang memuaskan maksudnya okey. Contohnya, titik yang berada di dalam rantau ini, titik yang memuaskan rantau berlorek adalah yang berada di dalam rantau.
Okey, yang berada dalam rantau. Dan kalau yang tanda sama dengan ni, ada tanda sama dengan, yang berada pada titik pun dikira memuaskan. Boleh nampak Negatif 4, 1, 2, 4 dan negatif 2, 4 adalah yang memuaskan rantau berlorek. Yang tidak memuaskan rantau berlorek adalah yang berada di luar, iaitu 5, 5 dan satu lagi yang berada pada garis putus-putus ni. Itu tidak memuaskan ketaksamaan. Okey. Tengok latihan di bawah tu. Okey, latihan A. Okey, nampak latihan A dia dah lukis dah bersama dia punya garisan ataupun graf dia. Okey, sekarang yang pertama adalah y lebih besar daripada x. Okey, nampak Yang kedua adalah y tambah x lebih besar daripada 2. Okey. Dan satu lagi ada x lebih kecil dan sama dengan 5. Okay, so mana garisan dia? Okey, garis pertama cikgu lukiskan x sama dengan 5 kat sini. Okey, lebih besar dan sama, ada tanda sama dengan, jadi dia adalah solid line. Okey, kemudian y lebih besar daripada x juga solid line. Okey, juga solid line, jadi kita buat garisan penuh. Kemudian y tambah x lebih besar daripada 2. So, y tambah x lebih besar daripada 2 ni sama juga y lebih besar daripada negatif x tambah 2. Okey, senang kita buat jadikan y saja sebelah kiri supaya nanti tak keliru nak tengok pandangan arah y tu. Okey, so nampak y lebih besar daripada negatif x tambah 2. Sebab dia lebih besar saja, jadi kita kena lukis garis putus-putus. Okey, garis putus-putus kat sini. Okey, nampak? Garis putus-putus Jadi kat sini sekarang kita nak tengok mana rantau yang memenuhi ketiga-tiga. Okey, rantau yang memenuhi ketiga-tiga persamaan. Okey, sekarang cikgu gunakan yang warna kuning dulu. Y lebih besar daripada X. Y lebih besar daripada X, warna hijau. Lebih besar daripada X. Di mana tempat dia? Lebih besar maksudnya rantau dia berada di atas. Atas garisan dia. Okey, cikgu lorekkan dahulu macam ni. Okey. Kemudian yang kedua, y tambah x lebih besar daripada 2 ataupun y lebih besar. Y lebih besar berada di mana? Ini warna biru. Y lebih besar maksudnya, nampak garis warna biru ni, di atas maksudnya rantau ke atas lah. Ini cikgu lorekkan rantau di atas sebab dia kata lebih besar daripada negatif x tambah 2. Okey, kemudian satu lagi adalah x lebih kecil daripada 5. So, x lebih kecil daripada 5 adalah warna merah lebih kecil. Okey, ini number line lah, lebih kecil maksudnya ke kiri kalau x, lebih besar maksudnya ke kanan kalau x So, ini lebih kecil. Boleh. Jadi sekarang awak kena kenal pasti mana rantau yang dia dibatasi oleh ketiga-tiga. Macam mana kita tahu yang dibatasi oleh ketiga-tiga? Kalau cikgu lorekkan kat sini ikut warna, di mana tempat tiga-tiga warna itu bertindih. Itulah tempat dia. Jadi kalau kamu perasan kawasan yang ketiga-tiga bertindih warna adalah warna kat sini kan, betul tak? Ini segitiga ni, kat atas ni. Ini tempat kat sini taklah. Okey, ini dua saja kawasan bertindih. Okey, mana yang bertindih? Oh ya, ini pun termasuklah kat atas ni. Sampai sini saja. Okey. Boleh? Jadi cikgu padam yang lain. Padam yang lain. Jangan ambil juga kawasan ni sebab kawasan ni tak boleh. Kenapa? Sebab dia lebih besar daripada X sama 5 tadi kan. Lebih besar. Jadi kita tak ambil yang ini. Okey, yang cikgu padam tadi. So, yang cikgu padam ini kita tak nak tunjukkan dalam jalan kerja kita. Yang perlu ada yang warna kuning itu sahaja. Okey.
Okey, so mana rantau kamu? Kamu lorekkan cantik-cantik, kemas-kemas. Lorekkan dia. Okey, kita lorekkan. Guna pensel, kamu lorekkan elok-elok. Okey. So, sampai sini boleh faham? Okey, itu adalah rantau kita. Sekarang kita nak cari titik-titik yang memuaskan. Okey, titik-titik yang memuaskan awak tengok. Okey, ini nampak tak kat sini dotted line? Jadi, ini tak memuaskan. Kat sini tak memuaskan, negatif 4, 6. Okey, tak memuaskan juga berada di luar. Okey, iaitu negatif 4, 11. Okay, ada lagi tak yang berada di luar? Berada di luar 4, 11. 4, 1. Okey, itu saja kan? Okey, tengok sekarang yang ada dalam rantau. Yang ada dalam rantau adalah 2, 4. Dan yang berada pada rantau tu, pada rantau. Okey, pada solid line itu adalah juga dikira memuaskan. Iaitu 5, 5 masih lagi memuaskan. Boleh? Okey? Okey, ini soalan tak berapa susah pun tapi kamu perlu praktis sahaja ikut sebab kita nak bagi lebih faham kan. Jadi kamu boleh cuba latihan B. Okey. Kemudian kalau kamu tengok kalau latihan dalam buku modul ni tak cukup untuk kamu boleh cuba tengok latihan dalam buku teks. Okey, sangat membantu. Okey, cikgu terus kepada soalan muka surat 102. Cikgu tunjukkan contoh je untuk kamu selesaikan. Kemudian kamu sendiri selesaikan yang lain, okey? Okay, cikgu tunjukkan soalan nombor 3C. Okey, 3C. Dia nak apa sebenarnya? Lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan linear serentak berikut. Okey, so dia nak rantau yang macam tadi. Konsepnya sama dengan tadi. Dia nak kita lorekkan mana rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan tu. Okey. Balik pada soalan. Okay, kita ada 3 ketaksamaan di sini. Y lebih kecil daripada X. Okey. 2Y lebih besar dan sama daripada negatif 2X. Dan satu lagi adalah, cikgu tak masuk yang ni. Okey. 2Y lebih besar dan sama negatif 2 tolak X. Okey, dan satu lagi adalah X lebih kecil daripada 5. Okey, nampak ada 3 ketaksamaan. Okey, so yang pertama, Y lebih kecil daripada X. Okey, Y lebih kecil daripada X. Ya, asalnya persamaan yang kamu boleh nampak daripada rajah adalah Y sama dengan X. Ingat bila kita nak lukis graf kita letakkan dahulu tanda sama dengan. Sama juga dengan ini, akan jadi 2Y sama dengan negatif 2 tolak X. Ini akan jadi X sama dengan 5. So, dalam tu nampak X sama dengan 5 kat sini. X sama dengan Y kat sini dan 2Y sama dengan negatif 2 tolak X. So, dia labelkan. Jadi, kamu perlu tahu. Bila dah lukis graf dia, kamu labelkan supaya tak tertukar. Okey. Tu. Dan kemudian, kita akan cari mana rantau dia. Okey, dah ada garisan. Tengok yang pertama. Cikgu gunakan warna kuning. Y lebih kecil dan sama dengan X lebih kecil bermaksud. Okey, nampak ini garisan dia. Cikgu highlight kedua garisan dia. Okey, lebih kecil dan sama maksudnya dia solid line. Lebih kecil atas atau bawah? Atas garisan atau bawah garisan? Atas garisan, bawah garisan. Sebab lebih kecil maksudnya bawah garisan. So, awak warnakan semua ni. Belum kita belum dapat jawapan ni. Sebenarnya kita nak cari dulu dengan cara lorekkan. Kita tengok persilangan lorekkan tu nanti. Itulah maksudnya rantau yang memuaskan ketiga-tiga persamaan serentak. Okey, so kita lorekkan. Warna kuning tu menunjukkan persamaan yang pertama. Okey, warna biru, warna hijau dulu Warna hijau adalah X lebih kecil daripada 5. Okey, lebih kecil ada tanda sama dengan, maksudnya garisan dia dotted line. Dash macam tu. Lebih kecil maksudnya ke kanan atau ke kiri. Ke kiri. Okey, inilah warna hijau kita. Okey.
Okey, kemudian warna biru pula. Okey, untuk garisan Y, 2Y sama dengan ni. Okey, dia kata lebih besar. Lebih besar maksudnya dia ke atas. Okey, so sekarang mana dia? Oh, warna dia hampir-hampir sama pula kan? Okey, mana dia ketaksamaan tersebut? Okey, kat mana kawasan yang dia bertindih? Itu maksud dia. Okey, kawasan yang bertindih adalah di mana? Kat luar ni dah tak ada lah. Mana kawasan bertindih? Kawasan nampak ada segitiga kat situ. Okey, sekejap Tadi tak nampak sangat. Cikgu ubah balik. Gunakan pen berwarna lah, nampak sikit. Okey, sekejap. Cikgu gunakan pen berwarna, iaitu ini adalah X lebih kecil daripada, Y lebih kecil daripada X. Ni, Y lebih kecil daripada X, warna merah ni. Okey. 2Y lebih besar. 2Y lebih besar daripada negatif 2 tolak X ke atas. Okey, dan satu lagi adalah X lebih kecil daripada 5. Nampak garisan X sama dengan 5 ni, tapi kita perlu lorekkan ke kiri. Sebab dia lebih kecil. Jadi sekarang boleh nampak tak yang mana dia bertindih ke tiga-tiga warna. Okey. Dua warna tadi kita tak kira. So, dua warna kita tak kira. Yang ni boleh padam. Kita nak bertindih ke tiga-tiga warna bertindih. Ataupun kalau kamu buat lorekan, kamu nak tengok yang mana bertindih ke tiga-tiga lorekan dia. Okey. Macam kita buat persilangan dulu kan. Tengok warna yang mana bertindih ke tiga-tiganya. Okey. So, boleh nampak kat situ warna hijau, biru, merah semua ada kat situ. So, itulah rantau kita. Okey, boleh faham? Okey, tak susah pun kan? Okey, yang ini. Okey, kita buat satu-satu. Y lebih kecil daripada X. Nampak Y sama dengan X kat sini. Lebih kecil maksudnya di bawah. Okey, lebih kecil maksudnya kita lorekkan ke bawah. Okey, Y tambah X lebih besar daripada negatif 1. Okay, ini sama dengan Y lebih besar daripada negatif X tolak 1. So, lebih besar. Nampak daripada arah Y mesti lebih besar. Kalau lebih besar maksudnya dia ke atas garisan tersebut. Mana garisan dia? Okey, nampak garisan dekat sini. Dotted line ni. So, dia punya garisan Y-nya mesti lebih besar. Maksudnya, naik ke atas. Okey, ke atas. Okey. Dan satu lagi adalah Y lebih besar dan sama dengan negatif 4. Mana dia negatif 4 kat bawah sini nampak Lebih besar maksudnya dia ke atas. Ke atas. Okay, sekarang kamu kena pasti mana dia tempat yang berlorek ke tiga-tiga warna. Okey, boleh nampak tak kawasan yang dia berlorek ke tiga-tiga warna? Okey, so saya padam yang mana yang tak berkaitan. So, boleh nampak kawasannya. Okey, make sure lorek masa lorekkan warna ataupun lorekan kamu tu biar penuh lah. Rajah tu supaya kamu tak confuse. Okey, so, kat sini pun termasuk juga. Termasuk. Okey, yang biru ni masih lagi sampai hujung lah. Sampai hujung sebenarnya. Awak akan lorek sampai hujung. Okey, tapi yang kat bawah ni tak termasuk sebab had kita sampai negatif 4 saja. So, bawah ni tak termasuk. Nampak? Okey, so itu kawasan yang terlibat. Okey, ini kemahiran yang kamu kena tahu. Okey. So, soalan nombor 4, wakilkan setiap kesamaan pada lorek. Okey. Soalan nombor 4 cikgu akan sambung dalam video yang seterusnya. Okey, dan cikgu akan buat soalan terus pada soalan yang berbentuk SPM Okey, bentuk SPM ataupun soalan penyelesaian masalah. Okey, cikgu akan sambung dalam video yang ketiga. Okey, insya-Allah itu yang terakhirlah untuk bab ini. Okey, sampai berjumpa lagi. Selamat mencuba semua.